Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azrani bin Ayub dengan nomor matriks di 202010193825. Saya akan membentangkan kajian yang telah saya jalankan, yaitu analisis keberkesanan penggunaan multimedia dalam kalangan pelajar ekonomi Universiti Pendidikan Sultan Idris. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis keberkesanan penggunaan multimedia dalam kalangan pelajar ekonomi Universiti Pendidikan Sultan Idris. Kajian ini menggunakan kaedah kuantitatif berbentuk deskriptif tinjauan bagi melihat sejauh mana keberkesanan multimedia dalam pengajaran dan pembelajaran dalam kalangan pelajar ekonomi Pendidikan Sultan Idris. Data yang dikumpul ini adalah daripada 89 orang pelajar opsi yang dipilih menggunakan teknik persampaian strata. Data ini dikumpul menggunakan borang soal selidik yang telah dihasilkan dalam bentuk Google Form. Setiap pembalik ubah yang terlibat, yaitu persepsi, tahap penggunaan dan juga minat terhadap multimedia berada pada tahap yang tinggi. Dari segi hubungan korelasi, keputusan menunjukkan bahawa pembalik ubah bebas dan juga pembalik ubah bersandar mempunyai hubungan yang positif. Minat menunjukkan hubungan yang kuat, manakala persepsi dan tahap penggunaan berada pada tahap yang sederhana. Dari segi analisis regresi berbilang, di mana analisis ini adalah bagi menilai sejauh mana signifikan hubungan antara persepsi, tahap penggunaan dan minat dalam multimedia pelajar terhadap keberkesanan multimedia dalam pengajaran dan pembelajaran. Hasil analisis ini menunjukkan tahap penggunaan dan minat terhadap multimedia mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengajaran dan juga pembelajaran. Objektif bagi kajian ini ada 4, di mana yang pertama adalah mengenal pasti platform yang diguna pakai dalam pengajaran dan pembelajaran pelajar ekonomi di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Objektif yang kedua adalah mengkaji persepsi, tahap penggunaan dan minat dalam kalangan pelajar ekonomi Universiti Pendidikan Sultan Idris. Yang ketiga adalah mengkaji kekuatan hubungan antara persepsi, tahap penggunaan dan minat pelajar terhadap multimedia dan keberkesanannya dalam pengajaran dan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah mengenal pasti hubungan yang signifikan antara persepsi, tahap penggunaan dan minat pelajar terhadap multimedia dan keberkesanannya dalam pengajaran dan pembelajaran pelajar ekonomi Universiti Pendidikan Sultan Idris. Reka bentuk kajian ini adalah kajian tinjauan di mana menggunakan kaedah kuantitatif yang berlandaskan teori kontraktivisme dan juga teori cognitive theory of multimedia. Populasi bagi kajian ini adalah pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris. Sampel yang dipilih adalah terdiri daripada 3 program, yaitu Ijazah Sarjana Muda Ekonomi Keuangan dengan Kepujian EI07, Ijazah Sarjana Muda Ekonomi Keuangan Islam dengan Kepujian EI23, dan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Ekonomi ET18, di mana sampel ini terdiri daripada 89 orang. Dapatan kajian 1 menunjukkan hasil daripada analisis data menunjukkan peratusan keseluruhan adalah 86.2% pelajar ekonomi menggunakan platform multimedia dalam pengajaran dan pembelajaran. Platform yang tertinggi adalah YouTube dan juga Google Meet, di mana jumlah peratusan yaitu sebanyak 97.8%. Dapatan kedua menunjukkan purata bagi persepsi, tahap penggunaan dan juga minat multimedia pelajar adalah sebanyak 4.68. Ini menunjukkan persepsi, tahap penggunaan dan minat terhadap multimedia dalam kalangan pelajar ekonomi di Universiti Pendidikan Sultan Idris berada pada tahap yang tinggi, di mana item yang paling tinggi adalah multimedia memudahkan tugasan. Dari segi dapatan ketiga, yaitu hubungan korelasi, menunjukkan ketiga pembalik ubah bebas mempunyai hubungan yang positif terhadap pembalik ubah bersandar. Dan kita lihat dapatan kajian keempat pula menunjukkan hanya 2 daripada 3 pembalik ubah bebas yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap keberkesanan multimedia dalam pengajaran dan pembelajaran, yaitu pembalik ubah tahap penggunaan dan juga minat yang berada pada aras keyakinan 99%. R-square adalah 0.581 yang menjelaskan bahawa persepsi, tahap penggunaan dan minat
multimedia mempunyai pengaruh terhadap keberkesanannya dalam pengajaran dan pembelajaran sebanyak 58.1%, manakala 41.9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain selain pemboleh ubah tidak bersandar dalam kajian ini. Sebagai kesimpulan, dapat kita lihat dari analisis yang telah dijalankan, persepsi, tahap penggunaan dan juga minat terhadap multimedia ini mempunyai pengaruh dalam pengajaran dan juga pembelajaran. Oleh itu terdapat dua cadangan bagi kajian lanjutan. Yang pertama adalah perlu adanya kajian yang melibatkan skop responden yang lebih besar, yang melibatkan pelbagai bidang pengajian yang lain seperti bidang kejuruteraan, sains perubatan dan kesusastraan. Saran yang kedua adalah model pengajaran multimedia yang khusus perlu dibangunkan.